Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning. Baiklah murid-murid, dalam kelas kita yang sebelum ni, cikgu dah terangkan mengenai sosio budaya masyarakat kerajaan alam Melayu, mengenai bahasa dan tulisan dan juga persuratan. Baiklah, kita imbas sedikit mengenai pembelajaran kita sebelum ni, iaitu bahasa dan juga tulisan, iaitu bagi setiap kerajaan alam Melayu terdapat bahasa dan juga tulisan yang digunakan oleh mereka. Sebagai contoh, kerajaan Funan menggunakan bahasa Sanskrit dan tulisan orang Hu. Kerajaan Champa menggunakan bahasa Sanskrit dan bahasa Melayu dan tulisan Pallava dan Champa kuno. Kerajaan Sriwijaya menggunakan bahasa Melayu, tulisan Pallava. Seterusnya, kerajaan Angkor bahasa Sanskrit dan juga bahasa Khmer dan juga tulisan Pallava dan Khmer. Untuk kerajaan Majapahit, bahasa Jawa kuno ataupun bahasa Jawa, dan untuk tulisan mereka menggunakan tulisan Kawi dan juga tulisan Pegon menggunakan huruf Arab. Dan untuk kerajaan terakhir adalah kerajaan Kedah Tua yang menggunakan bahasa Sanskrit dan juga tulisan Pallava. Untuk kelas yang sebelum ni juga, cikgu dah terangkan mengenai persuratan, yang mana persuratan ni adalah merupakan bukti keintelektualan masyarakat kerajaan alam Melayu. Baiklah, kita sambung untuk pembelajaran kita pada hari ini. Untuk objektif yang perlu murid-murid capai pada hari ini adalah untuk menyebut sekurang-kurangnya 3 hasil seni bina masyarakat kerajaan alam Melayu dan juga menjelaskan sekurang-kurangnya 2 golongan struktur sosial masyarakat kerajaan alam Melayu. Baiklah, untuk pembelajaran kita pada hari ini, cikgu akan terangkan 3.3 mengenai seni bina dan juga 3.4 mengenai struktur sosial. Dan juga pada akhir pembelajaran kita pada hari ini, cikgu akan bagi lampiran yang mana murid-murid perlu jawab dalam buku panjang dan kita akan semak bersama-sama bila buka sekolah nanti. Boleh? Okey. Cikgu harap semua faham dan jelas. Seterusnya, cikgu akan terangkan objektif yang pertama, iaitu 3.3 seni bina. Baiklah, seni bina kerajaan alam Melayu. Baiklah, pengenalan. Seni bina ni merupakan satu seni mereka bentuk sesebuah binaan yang mana mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Oleh itu, kecemerlangan masyarakat kerajaan alam Melayu ni dapat dilihat melalui hasil daripada seni bina mereka. Antaranya termasuklah seni bina candi, seni bina perkapalan dan juga seni bina pengairan. Baiklah, kita pergi kepada kerajaan alam Melayu yang pertama, iaitu kerajaan Funan. Bagi masyarakat kerajaan Funan, mereka ni mampu membina kapal besar yang boleh memuatkan sehingga 700 orang dan juga 1000 tan kargo barangan. Mereka ni juga terkenal dengan perahu panjang yang boleh membawa 100 orang penumpang. Untuk kerajaan Funan ni juga, sistem pengairan dibina untuk mengawal limpahan air dan juga bagi mengalirkan air masin keluar daripada tanah pertanian. Seterusnya, candi juga telah dibina sebagai rumah ibadat, pusat pendidikan dan pertemuan masyarakat. Tinggalan candi masyarakat kerajaan Funan yang ditemukan adalah Candi Go Chai Ti di Okyo. Baiklah, latar belakang slide cikgu ni adalah tinggalan binaan di tapak Candi Go Chai Ti di Okyo. Murid-murid boleh rujuk buku teks Sejarah Tingkatan 2, muka surat 46 dan juga 47. Baiklah, kita pergi kepada kerajaan yang seterusnya, iaitu kerajaan Angkor. Untuk masyarakat kerajaan Angkor ni, mereka mempunyai seni bina yang berkait rapat dengan kegiatan pertanian.
Mereka juga membina bere yang berukuran 2 kali 8 kilometer yang dapat menampung 30 juta meter padu air bagi disalurkan ke sawah-sawah padi di sekitarnya. Okay, cikgu dah terangkan dalam pertanian masyarakat kerajaan Angkor sebelum ni, iaitu mereka menjalankan kegiatan pertanian. Jadi, pembinaan bere ni adalah bagi menyalurkan air ke sawah-sawah padi di sekitarnya. Seni bina kerajaan Angkor yang masyhur adalah seperti Angkor Wat dan Angkor Thom. Angkor Wat ni dibina oleh Raja Suryavarman II pada abad ke-12. Angkor Wat juga dibina dengan keluasan 208 hektar yang mana binaan menara utama di tengah-tengah candi ni adalah setinggi 65 meter. Masyarakat kerajaan Angkor ni juga turut membina kapal untuk kegunaan perdagangan dan juga peperangan. Baiklah, untuk latar belakang slide cikgu ni adalah ukiran kapal perang kerajaan Angkor pada Angkor Wat. Okey. Kalau murid-murid boleh lihat, background untuk slide cikgu ni adalah ukiran kapal perang. Di bawah ni pula adalah gambaran binaan Angkor Wat daripada pandangan sisi. Ini adalah Angkor Wat. Baiklah, kita teruskan dengan kerajaan yang seterusnya, iaitu Kerajaan Champa. Bagi Kerajaan Champa, seni bina masyarakat Kerajaan Champa ni dapat dilihat melalui binaan candinya. Antara candi Kerajaan Champa yang masyhur termasuklah kompleks candi di Lembah Mison, Dong Duong dan juga Po Nagar. Untuk latar belakang slide cikgu ni adalah Candi Mison. Murid-murid boleh tengok gambar rajahnya pada buku teks muka surat 47. Baiklah, kita teruskan dengan Kerajaan Sriwijaya. Untuk Kerajaan Sriwijaya, masyarakat Kerajaan Sriwijaya ni turut membina candi. Antara candi yang masyhur termasuklah Candi Muara Takus dan juga Candi Muara Jambi yang terletak di Sumatera. Ibu kota Sriwijaya ni menjadi pusat binaan kapal. Rekod kerajaan Cina ni mencatatkan Palembang sebagai pusat binaan kapal-kapal Melayu Kunlun Po yang besar yang mana boleh berlayar sehingga pelabuhan Tonkin dan juga hingga ke Tenggara China. Latar belakang slide cikgu ni adalah ukiran tugu di Bukit Siguntang, Palembang yang menggambarkan kapal-kapal era kerajaan Sriwijaya. Kita teruskan dengan kerajaan seterusnya, iaitu Kerajaan Majapahit. Bagi Kerajaan Majapahit, masyarakat Kerajaan Majapahit ni membina banyak candi semasa era kegemilangannya. Antaranya termasuklah Candi Tikus di Jawa Timur dan juga Candi Ceto di Jawa Tengah. Selain candi juga, masyarakat Kerajaan Majapahit ni membina pintu gerbang seperti Gapura Ringin Lawang, iaitu pintu gerbang laluan raja, dan juga Gapura Bajang Ratu, iaitu pintu masuk ke dalam sebuah bangunan suci di Jawa Timur. Baiklah, untuk latar belakang slide cikgu ini adalah gambar Candi Ceto yang mana murid-murid boleh lihat gambar raja dalam buku teks muka surat 48. Kita teruskan dengan kerajaan yang seterusnya, iaitu Kerajaan Kedah Tua. Untuk Kerajaan Kedah Tua, seni bina Kerajaan Kedah Tua ni banyak tertumpu kepada binaan candi bagi agama Hindu dan juga agama Buddha di Lembah Bujang. Antara tinggalan candi Buddha yang masyhur termasuklah di Bukit Coras, Bukit Pendiat dan Bukit Meriam. Tinggalan candi Hindu yang masyhur adalah di Bukit Batu Pahat dan juga Bendang Dalam. Kedua-dua candi ni mendapat pengaruh seni bina Kerajaan Chola di India. Seni bina arca Hindu dan Buddha ni turut ditemukan di lokasi candi tersebut.
Bila untuk latar belakang slide cikgu ni adalah gambar Candi Batu Pahat. Murid-murid boleh lihat gambar raja dalam buku teks muka surat 48 untuk gambar Candi Batu Pahat. Kita sambung dengan kerajaan yang terakhir iaitu Kerajaan Gangganegara. Bagi Kerajaan Gangganegara ni, penemuan batu Buddha yang diperbuat daripada gangsa setinggi 18 meter di Tanjung Rambutan merupakan antara bukti seni bina masyarakat Kerajaan Gangganegara. Turut ditemukan juga beberapa binaan patung Buddha lain di Sungai Siput dan juga Pangkalan. Seni bina arca tersebut menerima pengaruh daripada Kerajaan Gupta di India. Baiklah, sebagai kesimpulannya, kebijaksanaan masyarakat Kerajaan Alam Melayu ni dibuktikan melalui kemahiran seni bina seperti perkapalan, pengairan dan candi, yang mana kemahiran tersebut juga merupakan bukti yang masih boleh dilihat hingga ke hari ini dan merupakan khazanah sejarah Kerajaan Alam Melayu yang mesti dipelihara dan juga dipulihara. Baiklah, cikgu telah selesai menerangkan 3.3 mengenai seni bina masyarakat Kerajaan Alam Melayu. Baiklah, cikgu akan teruskan dengan penerangan 3.4 iaitu mengenai struktur sosial masyarakat Kerajaan Alam Melayu. Jika murid-murid terdapat sebarang soalan mengenai 3.3 seni bina ataupun terdapat soalan mengenai pembelajaran kita dalam kelas yang lepas, murid-murid boleh bertanya secara langsung kepada cikgu. Baiklah, kita teruskan dengan 3.4 iaitu struktur sosial. Masyarakat Kerajaan Alam Melayu ni terikat dengan struktur sosial yang hampir sama. Asas struktur ini terbahagi kepada kelas atasan yang dikenali sebagai golongan pemerintah dan kelas bawahan yang dikenali sebagai golongan diperintah. Murid-murid boleh rujuk buku teks sejarah tingkatan 2 muka surat 49. Baiklah, untuk struktur sosial masyarakat Kerajaan Alam Melayu terbahagi kepada dua, iaitu golongan pemerintah yang merupakan golongan atasan dan juga golongan diperintah yang merupakan golongan bawahan. Kita pergi dahulu kepada golongan pemerintah, iaitu yang pertama adalah golongan diraja. Golongan diraja ni merupakan status tertinggi yang terdiri daripada raja dan juga kerabat diraja. Antara kerabat diraja ni termasuklah permaisuri, putera, puteri, adik-beradik, ibu bapa dan juga ahli keluarga. Untuk golongan pemerintah yang kedua adalah bangsawan. Bangsawan ni adalah yang mendukung sistem pentadbiran kerajaan yang mana terdiri daripada pembesar, ilmuwan, golongan agama, pujangga dan juga pendeta istana. Seterusnya kita pergi kepada golongan yang kedua iaitu golongan diperintah. Baiklah, golongan diperintah yang pertama adalah rakyat merdeka. Yang mana rakyat merdeka ni akan mengukuhkan sistem beraja melalui konsep taat setia dan menjana ekonomi kerajaan. Rakyat merdeka ni terdiri daripada pekerja istana, askar, petani, penternak, pedagang, nelayan dan juga artisan. Yang mana rakyat merdeka ni adalah terdiri daripada pekerja-pekerja yang mengukuhkan sistem beraja yang mana mereka ni mengamalkan konsep taat setia demi untuk menjana ekonomi kerajaan. Golongan diperintah yang terakhir
Ataupun yang paling bawah adalah hamba, yang mana hamba ni berkhidmat dalam sektor sosioekonomi dan meningkatkan status pemiliknya. Hamba ni terdiri daripada tawanan perang, hamba berhutang dan juga rela menjadi hamba. Baiklah, gambar di sebelah kirinya adalah ukiran pada Candi Borobudur yang menggambarkan golongan pemerintah di istana. Kalau kamu boleh lihat, ni adalah pemerintah yang mana raja dan juga orang bawahannya. Okey, ini pula adalah ukiran pada dinding Candi Bayun, Angkor yang menunjukkan aktiviti rakyat sedang menimbang barang semasa berjual beli. Sebagai kesimpulannya, struktur sosial masyarakat kerajaan alam Melayu yang tersusun ini memperkukuhkan sistem politik dan juga kedudukan perintah, yang mana kelas atasan ini akan memainkan peranan yang penting dalam menjaga dan melindungi rakyatnya, manakala kelas bawahan pula akan memberikan taat setia kepada golongan pemerintah. Peranan kedua-dua golongan ini akan mengukuhkan sistem masyarakat dan akan menyumbang kepada kestabilan kerajaan. Kepelbagaian sosial budaya masyarakat kerajaan alam Melayu ini memperlihatkan kebijaksanaan manusia. Perkembangan itu juga menunjukkan bahawa masyarakat kerajaan alam Melayu ini saling bekerjasama bagi mempertingkatkan kehidupan mereka. Hal ini juga harus menjadi inspirasi kepada peningkatan penciptaan untuk kemajuan negara sekaligus bagi memupuk permuafakatan dalam kalangan warga negara. Baiklah, cikgu dah selesai dengan penerangan 3.4 mengenai struktur sosial. Baiklah, sebagai kesimpulannya, daripada minggu lepas sehingga minggu ni, cikgu dah selesai terangkan mengenai sosio budaya masyarakat kerajaan alam Melayu yang terdiri daripada bahasa dan tulisan, persuratan, seni bina dan juga struktur sosial masyarakat kerajaan alam Melayu. Baiklah, cikgu nak ingatkan murid-murid untuk jawab latihan yang cikgu dah beri dalam grup WhatsApp kelas kamu. Iaitu ini. Cikgu nak kamu jawab latihan mengenai sosio budaya masyarakat kerajaan alam Melayu 3.3 dan juga 3.4. Dan jangan lupa untuk siapkan latihan yang cikgu beri minggu lepas hari Jumaat mengenai bahasa dan tulisan dan juga persuratan. Cikgu nak kamu jawab dalam buku panjang. Okey. Cikgu juga nak ingatkan kamu untuk ulang kaji pelajaran kita yang seterusnya, iaitu bab 4, muka surat 54 mengenai agama dan kepercayaan. Baiklah, itu sahaja untuk video pengajaran PDPR kita pada hari ini, iaitu Isnin 15 hari bulan 3. Cikgu nak kamu jawab latihan yang diberi dan ulang kaji pelajaran-pelajaran kita yang lepas. Jika kamu terdapat sebarang soalan, boleh hubungi cikgu. Baiklah, itu sahaja untuk kelas hari ini. Sekian, terima kasih.